Bagaimanakah anda membina perwakilan data? Baik, pelajar, ingat lagi tak dua proses kita sudah belajar sebelum ini? Yang pertama, proses pengumpulan data. Yang kedua, proses pengorganisasian data. Okey, untuk pengumpulan data, apa langkah-langkah dia? First, kita perlu membina soalan statistik dulu. Kita perlu tahu apa yang kita nak tanya, apa yang kita nak tinjau, apa yang kita nak lah, apa data yang kita nak kumpul. Okey, kita tanya dulu soalan-soalan tu, kita bina dulu soalan-soalan tersebut. Lepas kita habis bina soalan, kita pergi kumpul data dengan melalui beberapa kaedah. Temu bual, pemerhatian, tinjauan, eksperimen dan lain-lain lah, apa kaedah yang lebih sesuai. Okey, lepas kita dah berjaya kumpulkan semua data, okey, so habislah proses yang pertama iaitu pengumpulan data. Seterusnya, data yang kita dah dapat tu kita susun. So itu kita dah masuk kepada proses yang kedua iaitu pengorganisasian data. So kita susun data kita dalam jadual kekerapan. So data kita dah nampak lebih kemas, lebih sistematik. Itu proses yang kedua, pengorganisasian data. Sekarang kita nak belajar pula bagaimana nak membina perwakilan data. Ini adalah proses yang ketiga ya, belajar. Okey, jom kita baca apa yang di sini sama-sama. Sekejap saya padam dulu. Okey. Data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik supaya mudah dibaca dan difahami. Kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Data boleh diwakili dengan carta palang, carta pie, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Okay, so dalam tajuk ini kita akan belajar melukis ataupun membina kelima-lima jenis bentuk grafik ini. Okay, kita nak belajar bagaimana nak wakilkan data kita ataupun paparkan data kita dalam 5 bentuk grafik ni. Okay, boleh ya? Sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Okay, lepas kita membina perwakilan data, contohnya kalau kita dah bina carta palang, kita perlu menjustifikasikan kesesuaian dia. So kita perlu kenal pasti sama ada carta palang yang kita guna tu, yang kita buat tu, yang kita lukis, yang kita bina tu sesuai tak untuk wakilkan data kita. Okey, boleh ya. Jom kita tengok bentuk grafik yang pertama iaitu carta palang. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Sini dah bagi tahu kita kalau kita nak buat perbandingan antara kategori, carta palang memang sesuai digunakan. Okay, jom kita tengok contoh 3. Jadual kegerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, jom kita tengok sama-sama. Baik, sebelum membina carta palang, kita perlu fahamkan jadual kegerapan ini dulu. Apa maksud jadual kegerapan ini? Okey, kita tengok di sini. Dikata aktiviti membaca kegerapan dia 8. Apa maksud kegerapan? Saya pernah bagi tahu sebelum ni. Kegerapan maksudnya bilangan. Maksudnya ada 8 orang murid menjalankan aktiviti membaca pada masa lapang. Ada 9 orang murid menjalankan aktiviti menonton televisyen pada masa lapang. Okay, ada 7 orang melayari internet, 6 orang bersenam dan 4 orang mendengar lagu masa mereka lapang. Okey, dah boleh faham ya? Dah faham, kita bina carta palang. Okey, sebelum membina carta palang, jom kita tengok tip Bistari di sini. Palang dalam carta palang boleh dilukis secara mendatar atau menegak. Mendatar maksudnya melintang. Carta palang, dia macam bar.
Macam ni kan. Ini mendata. Carta palang yang kita nak lukis boleh juga menegak macam ni. So, kita tentukan sendiri nak lukis jenis yang macam mana. Okey, di sini saya akan tunjuk cara untuk melukis kedua-dua jenis carta palang di sini ya. So, saya mula dengan yang mendata dulu. Langkah pertama, kita perlu lukis dua paksi. Satu paksi mencancang. Mencancang tu maksudnya menegak macam ni. Okey. Lepas tu satu lagi paksi yang mengufuk. Mengufuk tu maksudnya melintang. Okey. So dua garis ini ataupun dua paksi ini adalah wajib dilukis ya. Okey, dan jangan lupa mesti ada anak panah pada kedua-dua hujung paksi ni ya. Okey. So berapa panjang paksi ini patut kita lukis? Okay, ini sebenarnya semua bergantung pada data kita. Jom kita tengok balik data. Kita tengok kekerapan. Okay, kekerapan yang paling tinggi nilainya adalah 9. Yang paling rendah 4. So, maksudnya ni untuk paksi yang kita nak tulis kekerapan ataupun bilangan murid ini, okay, paling besar nilainya adalah 9. Okay, so di sini kita boleh ada banyak pilihan. Okay, sama ada kita nak buat nak jadikan paksi yang melintang ini ataupun paksi yang mengufuk ni, okey, sebagai paksi untuk kekerapan, ataupun nak jadikan yang paksi mencancang ini sebagai paksi untuk yang kekerapan. So untuk di sini sebab saya nak buat carta palang yang mendata, so bilangan murid ataupun kekerapan itu saya akan tulis di sini pada paksi yang mengufuk bilangan murid. Okay, sebab bilangan murid ini akan menentukan carta palang saya ini panjang ataupun pendek, betul tak? Okay, so kekerapan ataupun bilangan murid wajib berada pada paksi yang yang mengufuk ni. Okay, so bilangan murid. Okay, lepas tu satu lagi tu adalah aktiviti. Okay, sekarang bilangan dia paling besar 9. So, sekarang saya dah boleh merancang dah. Okay, saya mula dengan kosong di sini. Okay, sorry sebab sistem ni dia terus tukar kosong saya tu jadi ni. Okay, lepas tu kita boleh je guna dua kotak sebagai satu, dua kotak sebagai satu, dua kotak sebagai satu, sampailah 9. Ataupun kita nak guna satu kotak, satu kotak satu pun boleh. Okay, apa bezanya kalau kita guna satu kotak tu satu? Contoh katakan Kalau kita guna satu kotak mewakili satu orang murid, okay, kita punya carta palang akan pendek sikit lah. Dia tak akan besar sangat. Dia tak akan panjang sangat. Okay, tapi kalau kita guna dua kotak sebagai satu, contohnya, tengok ya. Kita punya carta palang nanti akan lebih panjang dan lebih besar. So di sini saya guna dua kotak sebagai satu ya. Okay, sebab dalam buku teks korang, contoh yang diberi tu dia guna satu kotak satu. It's okay. Tak ada masalah. Okay, bezanya just size untuk kita punya carta je. Okay, ini 6, 7, 8, 9. Okay, paling besar nilainya 9. Kalau saya buat dua kotak, so nanti saya punya carta palang dia panjang sikit lah palang dia. So nanti cantik sikit lah saya punya carta. Okay, dia tak akan kecil sangat. Okay, so untuk aktiviti pula, okay, lebar palang kita sendiri kena tentukan. Okay, so kita perlu tentukan macam mana palang kita tu lebar dia, kita nak buat dua kotak ataupun satu kotak, depends pada kita sendiri. Macam saya nak buat dua kotak lah, so nampak besar sikit. Okay, so untuk yang pertama membaca itu 8 kotak. 8 kotak, minta maaf. Nilai dia 8 orang. Okay, so yang pertama saya nak buat 8 orang tu, saya guna pembaris. Semua saya nak selang dua kotak. So saya mula di sini. Tebal sangat. Saya nak lebar dia
2 kotak. So, bacaan yang pertama tu 8 tadi. Berapa? 8. So, saya buat sampai sini. So, ini palang saya yang pertama. Dia agak makan masa ya. Kalau kita nak buat satu-satu macam ni. Okey, 8. So, nampak bacaan di sini kan? Ini 8. Okey, so ini adalah untuk yang membaca. Saya terus tulis aktiviti dia, membaca. So, untuk palang yang kedua, nilai dia, kegerapan dia 9. Bilangan murid 9, menonton televisyen. So, sama juga macam tadi. Dia ada 9 kan? So, saya selang 2 kotak. Saya buat yang ni. Oops, sorry. So, ini adalah menonton televisyen. Aktiviti menonton televisyen. Menonton televisyen. Okey. Lepas tu, lagi 3 aktiviti kan tak cukup. So, saya panjang, saya turunkan. Dia makan masa sikit pelajar. Sebab saya guna yang benda laptop kan. Kalau saya guna tangan mungkin cepat sikit. Okey, lepas tu kita buat lagi. Untuk yang ketiga tu 7, 6, 4. Okey, so saya buat dulu. Tujuh. Lepas tu 6. Lepas tu 4. 4 di mana? 4 di sini. Kita ikut, kita guna pembaris untuk buat garis. Okey, nampaknya saya punya part sini tak cukup panjang sebab saya buat 2 kotak kan. So, dia kena buat besar sikit. Okey, dah settle dengan yang tu. So, kalau nak cepat tu kita buat macam ni je. Sebab kita nak cepat. Tadang. Oops. Ini yang susahnya guna digital. Tak berapa kemas pelajar, minta maaf. Tapi ini cara je. Saya nak tunjuk cara nak melukis ni. Okay, ini cara dia. Okay. Okay, lepas tu yang tadi ketiga tu melayari internet. Melayari internet. Yang seterusnya bersenam. Dan yang terakhir mendengar lagu. Okay, so saya punya carta palang yang mendata dah siap. Okay, dia besar sikit lah.
Sebab tadi saya buat 2 kotak kan. Kalau ada ruang, kalau tak ada ruang awak buat 1 kotak je. Ataupun palang awak boleh je buat 2 kotak, tapi jarak di antara palang tu 1 kotak je. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu depends pada awak sendiri. Okay, kalau jarak antara palang ni awak nak buat 1 kotak je pun tak apa. Okay, tapi lebar, kalau lebar palang yang pertama awak buat 2 kotak, semua lebar wajib 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Lepas tu kalau nak selang 1 kotak, so semua selang 1 kotak. Di sini saya selang 2 kotak. So ini saya punya carta palang, nampak besar sikit. Tapi ini belum habis lagi Jangan lupa langkah yang terakhir, tulis tajuk untuk carta palang ini. So tajuk carta palang ini apa? Aktiviti masa lapang. Kalau sesiapa nak tulis aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti pun boleh, tak ada masalah. So, saya nak ingatkan, untuk carta palang yang lengkap, wajib ada tajuk untuk carta palang tersebut. Lepas tu, untuk paksi yang mencancang, mesti ada aktiviti. Untuk paksi yang mengufuk, mesti ada bilangan murid. Sebelum saya lupa, kalau bilangan murid ini, cikgu, boleh tak bilangan murid ini saya tulis kekerapan? Sebab dalam jadual kekerapan yang diberi dalam soalan tu dia tulis kekerapan. Boleh, tak ada masalah. Okay, so untuk satu carta palang yang lengkap, wajib, yang penting mesti ada bilangan murid ataupun kekerapan, aktiviti mesti ada, dan kosong. Lepas tu skala, mesti ada bilangan dia. Okay, dan untuk setiap palang punya kategori dia apa? Melayari internet, bersenam, mendengar lagu, semua kita kena tuliskan. Cikgu, carta palang saya tu kalau saya nak warnakan palang tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak warnakan semua palang ini dengan warna kuning, teruskan, tak ada masalah. Kalau awak ada masa lah. Kalau kat rumah, kalau kamu ada masa, kamu nak warnakan, boleh je, tak ada masalah. Warna tu supaya nampak carta palang awak lebih cantik, menarik lah. Kalau tak nak warna pun tak salah pelajar. Okay. So, ini satu carta palang yang dah lengkap dengan tajuk, dengan paksi mengufuk, dengan paksi mencancang, semua ada lengkap dengan maklumat. Okay, so itu saja. Okay, sebelum saya teruskan kepada carta palang yang menegak, saya nak ingatkan yang ini, tip bestari ini. Apabila mewakilkan data dengan carta palang, lebar setiap palang mesti seragam. Macam tadi saya cakap, lebar dia mesti sama. Ruang di antara 2 palang perlu seragam. Macam tadi yang saya cakap lah. Okay. So, kalau nak saya tunjukkan yang tak seragam, saya nak tunjuk dulu. Ni mesti ramai kata, alah tak mungkinlah kita akan buat macam tu. Tiap-tiap tahun memang ada manusia macam ni tau. Contoh. Untuk yang paksi mengufuk ni tadi saya kata, 1 kotak 1, betul tak? Okay. Tapi ada juga manusia yang dia suka macam ni. Suka hati dia je. Kejap 2 kotak, kejap selang 1 kotak, kejap selang 3 kotak, kejap selang setengah kotak. Ramai yang akan buat macam ni. Jangan kata tak ada. Tiap-tiap tahun memang wajib wujud manusia macam ni. Saya pun tak faham. Masalahnya dalam kelas saya dah terangkan. Sekarang dalam video pun saya dah terangkan. Tapi masih ada manusia yang macam ni. Please ingat. Bila kita tulis nombor itu, kita perlu tulis dengan seragam. Kalau kita nak beza 1 kotak, semua 1 kotak. Beza, minta maaf kalau kita nak selang. Kalau kita nak selang 2 kotak, kita semua selang 2 kotak. Macam ni lah. Kita selang 2 kotak. Macam ni. Jangan tiba-tiba 1 kotak, lepas tu kejap-kejap tu 2 kotak. Tengok macam ni. Tak seragam, lepas tu carta kita akan nampak sangat teruk. Please. Okay, kita tak boleh buat macam ni Okay, untuk palang, macam tadi saya cakap, lebar dia wajib sama besar. Sama saiz. Jangan palang yang pertama awak buat 1 kotak. Okay, lepas tu palang yang kedua awak buat macam ni. Tiba-tiba lebar sangat. Palang yang ketiga pula awak buat macam ni. Sempit sangat. Ikut suka hati awak. Okay, lepas tu jarak punya dia ada yang satu palang tu. Okay, walaupun dia lukis saiz yang sama. Okay, ini 1 kotak. Ini pun 1 kotak. Okay, nampak macam dia nak selang 2 kotak. Masalahnya yang seterusnya, nanti dia akan selang 1 kotak. Macam ni.
Ini yang saya tak nak nampak. Tapi percayalah saya, tiap-tiap tahun memang ada manusia macam ni. Sini selang 2 kotak. Tiba-tiba sini selang 1 kotak. Sini pun selang 1 kotak. Nampak tak? Tak wujud keseragaman. Memang nampak hodoh kita punya carta. Kalau kita dah siap tu, carta tu memang sangat hodoh. Please, ikut apa yang cikgu bagi tahu dan apa yang diberi tahu dalam buku teks awak ni, tips bestari ini. Okey, dia suruh kita pastikan lebar dengan ruang di antara dua palang perlu seragam. Okey, boleh belajar. Okey, so sekarang saya buat carta palang yang menegak pula. Yang ini menegak ni biasa korang nampak. Okey, first step jangan lupa, first step kita perlu buat 2 paksi. 1 paksi mencancang, 1 paksi mengufuk. Minta maaf saya lupa letak warna. Okey, 1 yang mencancang. Lepas tu saya buat lagi 1 yang mengufuk. Jangan lupa garis yang ada anak panah ya. Okay, so untuk carta palang saya ini, yang tadi saya dah tahu nilai paling besar 9. Okay, nilai paling kecil 4. Okay, so untuk yang ini pun sama, saya nak guna 2 kotak sebagai mewakilkan 1 ya. So sekarang kekerapan ataupun bilangan murid akan berada di sebelah paksi yang mencancang ini. Okay, so ini adalah bilangan murid. Oops, minta maaf. Bilangan murid. Okey, yang paling besar saya tahu dia 9, 8, 7. Nak mula dari kosong pun boleh tak kisah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas tu baru saya panjangkan. Ini dia. Okey, lepas tu kosong di sini. Okey, lepas saya dah settle yang ini, lepas tu sekarang saya dah mula lukis palang. Palang kali ni saya pun nak buat 2 kotak tapi selang 1 kotak. Okey, lebar dia 2 kotak saya nak buat. So, saya lupa. Yang pertama membaca adalah 8. So, saya nak selang 1 kotak je. Tapi saya nak buat 2 kotak lebar lah. So, saya guna warna hijau. Okey, yang pertama 8. Taning. Taning. Yang kedua 9. Saya nak selang 1 kotak je. 9. Yang ketiga 7, 6, 4. Yang ketiga 7. Lepas tu 6. Lepas tu 4. Okey, tak cukup panjang, so saya panjangkan. Lepas tu, saya lengkapkan palang saya. Memang memakan masa ya pelajar.
Tapi kalau once kamu dah pandai, cepat je. Minta maaf sebab guna digital ni yang susah sikit ni. Okey, ini dia. Kalau saya nak lukis yang macam ni, okey, lebar dia 2 kotak tapi selang 1 kotak sahaja. Tak apa, asalkan semua seragam. Ini selang 1 kotak, semua selang 1 kotak. Kalau selang 2 kotak, semua selang 2 kotak. Macam itulah. Okey, ini cara kita lukis. Okey, so yang paksi mengufuk ini sebenarnya adalah aktiviti. Yang pertama, membaca. Yang kedua, menonton televisyen. Yang ketiga, melayari internet. Yang keempat, bersenam. Yang kelima, mendengar lagu. Okey. So, ini carta palang menegak saya. Okey, tapi jangan lupa, kita belum habis lagi. Kita perlu tulis nama untuk carta palang ini. Apakah nama carta palang ini? Tadi kita tulis apa? Minta maaf. Aktiviti masa lapang. Okey, dah siap carta palang saya yang menegak. Boleh ya pelajar? Okey, kita belum habis menjawab soalan lagi ya. Okey, untuk soalan ni lepas kita bina carta palang. Ingat kalau dia suruh kita bina carta palang, awak boleh pilih sendiri. Nak pilih bina carta palang yang mendata ataupun yang menegak. Pilih satu je. Tak payah buat dua ya. Saya buat dua sebab saya nak tunjuk jalan kerja. Awak buat salah satu je. Okey, lepas bina carta palang, kita perlu buat apa lagi? Berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okay, maksudnya kita perlu tulis sama ada carta palang ini sesuai ke tidak untuk mewakilkan data ini. Korang rasa sesuai tak? Kita ada dua ni. Carta palang yang menegak dengan carta palang yang mendata. So, korang rasa sesuai tak? Bagi saya, sesuai. Jangan lupa, carta palang ini sesuai kalau kita nak membuat perbandingan antara kategori. Di sini ada 2 kategori. Satu, bilangan murid. Satu adalah aktiviti. So, kita boleh jawab je di sini. Kita boleh tulis ayat je. Carta palang ini sesuai digunakan untuk membandingkan, ataupun awak nak tulis untuk membuat perbandingan. Tak kisah. Okey, untuk membandingkan bilangan murid bagi aktiviti masa lapang yang berbeza. Kalau awak tak nak ikut ayat ni, awak nak buat ayat sendiri, asalkan maksud dia lebih kurang sama, saya boleh terima. Okay, no worries. Okay, ini maksudnya kita justifikasikan kesesuaian perwakilan data ni. Okay, boleh ya? Jom kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 4. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. Okay, jom kita fahamkan jadual di bawah ni dulu. Okay, di sini kita ada markah bagi 2 kuis, iaitu kuis sains dengan kuis matematik. Okay, so untuk Ivan, okay, kuis sains dia dapat markah sebanyak 30, kuis matematik dia dapat 45 markah. Haris, kuis sains 35, kuis matematik 40. Nora, kuis sains dapat 45, kuis matematik dapat 40. Dan Raju, kuis sains dapat 50, kuis matematik dapat 35.
Habislah. Sebelum ni carta palang kita ada satu set data je. Kenapa ini ada dua set data? Macam mana nak buat ni? Don't worry. Kita baca tips Bestari di sini. Carta palang berpasangan sesuai digunakan untuk membandingkan dua set data. Okey, misalnya, prestasi murid dalam dua ujian, harga hotel pada hari biasa dan musim cuti sekolah dan contoh-contoh lain. Okey, so kalau sesiapa yang tak faham apa yang dicakap di sini, it's okay. Kita buat, awak akan faham semua. Okay, jom. Macam biasa, kalau carta palang, kita mula dengan dua paksi. Paksi yang mencancang. Tadang. Saya nak guna warna hitam yang tebal sikit. Yang ni. Lepas tu, satu paksi yang mengufuk. Okay. So, untuk yang ini, saya nak buat carta palang berpasangan. Okay. Yang menegak lah sesuai sikit. Okay. So, macam mana nak buat? First step, kalau saya nak buat yang menegak, pastikan data numerik akan berada pada paksi yang mencancang di sini. So, ini adalah markah. Tebal sangat. Ini adalah markah. So, yang selebihnya minta maaf, yang paksi mengufuk adalah nama murid. Okey, boleh ya? So, sekarang markah ini kita perlu tengok dulu nilai paling besar berapa, nilai paling kecil berapa. Sebab apa? Ini akan menentukan saya punya paksi mencancang ini panjang ataupun pendek. Jom kita tengok. Saya padam semula. Okey, nilai yang paling tinggi 50. Nilai yang paling rendah 30. Okey, lepas tu kita tengok nilai-nilai lain. Nilai ini adalah gandaan 5, gandaan 5, gandaan 5, semua gandaan 5. Okey, so kalau nak senang, okay, saya boleh buat satu kotak tu sebanyak 5 nilainya, 5 markah. Okey, so supaya saya punya carta palang ini nampak lebih cantik lah. Kalau saya nak buat satu kotak ini sebagai 3, bukan tak boleh. Okey, sebab di sini ada nilai yang dia bukan gandaan 3. Nanti macam mana awak nak teka? Okey, kalau 3, 10. Macam mana awak nak cari? Ini 6, ini 9, ini 12. 10 macam mana awak nak baca? Satu kotak ni, 10 macam mana nak baca? Kita tak boleh baca kan? Itulah sebab saya kata kita perlu, minta maaf. Kita perlu tengok nilai lain. Nilai lain tu semua adalah gandaan bagi 5. So, satu kotak 5 itu memang paling cantik. Kalau kita letak ya. So, kalau awak rajin, boleh setiap satu kotak tu awak label. Ataupun awak boleh ikut yang dalam buku teks. Saya mula dari atas lah, senang sikit. Yang paling tinggi tu 50 kan. So, ini 40, kotak ini 45. Lepas tu, ini adalah 40. Sebab satu kotak 5. Okay. So, yang kotak yang tengah tu saya malas nak tulis. So, saya tak nak tulis pun tak apa. Awak tinggalkan kosong macam tu je. Lepas tu, 30. Lepas tu, 20. Lepas tu, 10. Okay. Yang kotak tengah-tengah tu kalau tak nak tulis, awak buat garis je pun tak apa. Kalau tak nak buat garis pun tak apa. Tinggalkan kosong pun tak apa. Okay, boleh ya. So paksi saya terlalu panjang lah. So, saya pendekkan kosong di sini. So, kosong. Okay, so markah dah settle. Okay, sebab semua gandaan 5, so senang je. Okay, nanti saya nak baca. Okay, seterusnya. Kita ada berapa orang murid? Kita ada 4 orang murid. So, nanti di sini kita akan tulis 4 nama murid lah. Okay, tapi sebelum tulis tu, kita perlu buat carta dulu. Okay, kita tengok satu-satu. Kalau awak rasa keliru sangat, kita tengok Ivan punya sahaja dulu. Ivan, quiz science 30, matematik 45. So, kalau Ivan punya mula dengan 30, so sekarang saya nak buat, minta maaf, saya nak pembaris. Lepas tu, saya nak mula dengan ni. Saya nak guna purple lah, tebal sikit.
30 dengan 45. So, palang yang pertama, okey, saya nak semua selang dua kotak ya. So, saya mula dengan yang ni. Yang pertama bacaan dia, quiz science dia 30 markah. So, saya buat 30. Tening. Tening. Okey, ini sains dia. Okey, lepas tu satu lagi matematik 45. 40 di sini, 50 di sini, so tengah-tengah ini 45. So untuk palang yang seterusnya, sama ada awak masih boleh guna pen yang warna sama. Kalau awak ada pen warna lain, boleh guna pen warna lain. Kalau tak ada, tak apa. Awak guna warna yang sama dulu. Nanti kita boleh buat sikit corak pada palang sains dengan palang matematik. Ini matematik 45. So kita buat ni. Kita buat bersebelahan dan mereka rapat ya. Sebab ini orang yang sama. Ini Ivan punya. Tening. So ini Ivan punya. Ivan. Okey. Tapi sebab yang pertama itu, kejap ya. Ini adalah untuk sains dan ini adalah untuk maths. Okey, tapi macam mana kita nak bezakan? Sama ada kita warnakan kedua-dua bar ini ataupun kedua-dua palang ini warna lain ataupun kita boleh buat sikit corak. Katakan untuk yang pertama itu quiz science punya markah saya tak buat apa-apa. Untuk palang yang kedua saya buat lorekan macam ni. So saya dah boleh bezakan dah. Okey, so di sini saya boleh buat petunjuk. Di sini. Sorry. Petunjuk tu saya buat jauh sikit. Sebab nanti saya nak buat palang lagi ataupun saya habiskan palang dulu baru saya buat petunjuk dia. Okey, ni untuk Ivan. Untuk yang seterusnya Haris 35 40. Saya buat lagi. Selang 2. Lepas tu dia kata 35 40. 35 di sini. Lepas tu 40 di sini. Saya perlu panjangkan lagi ni. Okey, saya nak cepat tu saya buat semua ni duluan, nanti baru saya buat garisan yang melintang. Untuk yang seterusnya 45 40. 45 kat sini. 45 di sini. Lepas tu 40. Yang terakhir 50 35. 50 kita tengok ni garis dia 50. So ini dia. Lepas tu 35. 35 di sini. Tereng. Sekejap. So sekarang saya sambungkan semua ni je. Jadikan dia apa? Palang.
Wah, susahnya nak guna pembaris yang digital ni. Minta maaf, korang boleh lajukan video ni. Boleh skip kalau awak dah pandai lukis. Tengok pen saya pun dah hampir nak ni dah. Dah sampai masa dah saya perlu tukar pen baru. Okay. So, lepas tu yang pastinya markah untuk yang matematik, palang dia saya lorekkan. Sebab saya nak bezakan. Kalau tak nak lorekkan, bezakan dengan warna macam dalam buku teks pun boleh. Okay, lepas tu Haris Nora Laju. Haris Nora Raju. Okay, so ini dia. Lepas tu saya boleh lukis petunjuk dia. Saya nak bagi tahu. Kalau untuk palang yang kosong, ni mewakili quiz science. Kalau untuk palang yang ada lorekan, quiz KUIS, minta maaf. Ini adalah untuk quiz matematik. Kalau untuk carta palang yang berpasangan, wajib ada petunjuk. Petunjuk ini awak boleh tulis dekat dengan carta kita. Tak kisah di mana, area mana, tak kisah. Okey, tapi ingat wajib ada. Sekejap ya. Okey, so sama juga macam carta palang tadi, carta kita perlu ada tajuk. So, jangan lupa tulis tajuk untuk carta ini. So, saya guna warna hijau. Okay, markah quiz sains dan matematik. Ini tajuk carta saya. Markah quiz sains dan matematik. Itu je. So, pastikan carta awak lengkap dengan awak semak dua-dua paksi. Wajib ada label murid. Lepas tu nama murid semua. Ada markah mula dari kosong. Okay, lepas tu carta palang saya yang berpasangan ini. Okay, ada bezakan. Saya ada bezakan kedua-dua palang yang rapat ini. Okay, dengan melalui corak dia. Ataupun melalui warna. Kalau sesiapa ada warna, boleh buat macam yang dalam buku teks. Okay, bezakan dengan warna. Okay, dan petunjuk ini amat penting. Jangan tak ada petunjuk. Kalau tak ada petunjuk, tak sah. Sebab kalau tak ada petunjuk, mana kita tahu yang kosong tu, yang tak ada lorekan tu, markah untuk kuis yang mana satu. Okay, lepas tu yang ada lorekan tu yang untuk kuis yang mana satu. Okay, boleh Itu sahaja untuk carta palang berpasangan.